Selamat sejahtera, nama saya Fong Tiong Chuen dari kumpulan 59 sebagai pembentang pertama yang akan membentangkan movie review tentang tajuk filem Hidden Figures. Kumpulan 59 jumlah adalah 10 ahli kumpulan dan seterusnya saya akan memulakan pembentangan saya iaitu membentangkan sinopsis Hidden Figures. Filem Hidden Figures ini mengisahkan tentang NASA telah menjumpai sekumpulan ahli matematik wanita yang sangat berbakat yang berasal dari African American. Ketika perlumbaan antara Amerika Syarikat dengan Rusia untuk menghantar wakil ke angkasa lepas, sekumpulan wanita ini mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa kerana mereka telah mengambil bahagian dalam operasi terbesar sejarah Amerika Syarikat. Filem ini juga merupakan adaptasi daripada kisah benar yang mengisahkan tentang 3 orang wanita yang terdiri daripada Katherine Johnson, Dorothy Vaughan dan Mary Jackson yang diberi gelaran sebagai komputer manusia kerana mereka telah berjaya menghasilkan pengiraan kompleks yang membolehkan perjalanan ke angkasa lepas. Hasil kerja keras ketiga-tiga wanita ini telah menyebabkan kenaikan kedudukan NASA bersama-sama tokoh-tokoh terhebat yang lain dalam sejarah bagi mencipta pengiraan untuk pelancaran penting angkasawasan John Glenn ke orbit dan menjamin kepulangannya dengan selamat. Katherine Johnson, Dorothy Vaughan dan Mary Jackson telah menunjukkan bahawa kejayaan mereka ini telah melintasi jantina, bangsa dan garisan profesional kerana kebijaksanaan dan keinginan mereka yang mendorong kepada sesuatu pencapaian yang bermakna dan terlakar dalam sejarah Amerika Syarikat. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang konsep seksisme. Prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan jenis kelamin atau gender. Hal ini sering kali terjadi pada perempuan dan anak perempuan dan ini menjadi akar penyebab ketidakadilan gender di seluruh dunia. Hal ini demikian kerana di sebahagian besar budaya, laki-laki memiliki kekuasaan lebih dan status daripada perempuan. Tindakan seksisme mencakup semua yang melingkupi satu jenis kelamin atau gender sebagai rendah diri. Seksisme dapat disampaikan melalui berbagai cara, termasuk perilaku, ucapan, tulisan, gambar-gambar, gerak tubuh, hukum dan kebijakan serta praktik dan tradisi. Di bawah ada beberapa jenis konsep seksisme iaitu hostile sexism, benevolent sexism, sexism ambivalent, sexism institutional, sexism antarpribadi, sexism yang terinternalisasi. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang keberkaitan antara adingkan dengan konsep seksisme. Di bawah boleh nampak adalah seorang lelaki there is no protocol for women attending, iaitu Paul Stafford menghalang wakta Katherine Johnson untuk menghadiri mesyuarat penting. Wakta Katherine tidak diberi hak untuk menghadiri mesyuarat yang penting baginya untuk mendapat data terbaru untuk kegunaan kerjanya. Wujudnya ketidaksamaan hak antara lelaki dan perempuan dalam protokol-protokol di NASA. Protokol berkaitan dengan kehadiran dalam mesyuarat penting hanya dibentuk kepada lelaki sahaja. Wanita dianggap sebagai individu yang tidak berhak dan berkelayakan untuk berada dalam mesyuarat yang berada dalam kawalan lelaki. Adegan tersebut telah menunjukkan konsep seksisme melalui ketidaksamaan status wanita dengan lelaki di tempat kerja. Hai, nama saya Nur Fatimi Tiaza Musin. Saya merupakan pembentang kedua dan saya akan membentangkan 4 slide yang seterusnya. Baiklah, untuk contoh hubungan kait seksisme dalam kehidupan seharian, golongan kami telah menjumpai satu kes pada tahun 2013 di mana seorang siswaza dari Universiti Malaya, Roshini Muniam, yang telah dikecam dan dikritik oleh beberapa pengguna Facebook yang kebanyakannya terdiri dari golongan lelaki. Ini kerana Roshni berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir
mengatasi 10 peserta lelaki yang lain dalam pertandingan misi untuk mencari wakil Malaysia ke kem angkasa lepas di Florida. Habis ini dikritik kerana dia adalah seorang perempuan dan orang yang kritik dia menganggap bahawa perempuan hanya perlu fokus dalam pertandingan Ratu Cantik dan dia telah uh, merebut atau mengambil peluang untuk lelaki berjaya dalam bidang yang dianggap khas untuk lelaki. Baiklah, kepentingan mengetahui konsep rasisme dalam kehidupan seharian adalah untuk meningkatkan kesedaran dan pemahaman tentang kesan buruk rasisme, melibatkan diri untuk melawan rasisme. Dengan kedua, jika kita fahamkan dua poin ini, kita dapat mengurangkan isu rasisme dalam komuniti kita. Baiklah, konsep rasisme ini atau racism, ia adalah merujuk kepada dominasi satu ras ke atas ras yang lain berdasarkan latar belakang ras. Ini adalah contohnya warna kulit, jenis rambut ataupun bentuk wajah ya. Dan juga kuasa imperial Amerika sekarang berasaskan rasisme. Rasisme boleh dikategorikan dalam 4 kategori, iaitu adalah rasisme individu, struktur, ideologi dan juga terbalik. Baiklah, dalam konsep dalam filem Hidden Figures ni ada beberapa scene yang memaparkan konsep rasisme dengan terang. Yang pertama adalah orang kulit hitam dipaksa menggunakan bilik air dan juga pancur air minuman yang berasingan di tempat kerja dan juga di sekolah. Sekolah mereka juga diasingkan dan juga mereka perlu tinggal di kawasan kejiran yang berasingan khas untuk orang kulit gelap sahaja. Orang kulit hitam harus juga duduk di belakang bas dan bilik air diasingkan mengikut kaum. Protagonis kita, Catherine Johnson, terpaksa berjalan sejauh setengah batu ataupun 800 meter untuk menggunakan bilik air berwarna yang terdekat. Seorang lagi watak, Mary, perlu memfilkan petition untuk mendapat kebenaran untuk menghadiri Sekolah Tinggi Hampton untuk dapatkan kursus tambahan untuk jadi jurutera di NASA. Itu sahaja dari saya. Saya akan bagi kepada pemerintah yang seterusnya. Terima kasih Fatin. Assalamualaikum, nama saya Nurul Izzah Awem. Jadi, apakah contoh hubung kait rasisme dengan kehidupan seharian? Contoh yang pertama, pemain perseorangan wanita Malaysia Kisona Silvadure menjadi mangsa komen berbau perkauman daripada seorang ahli politik Malaysia berbangsa Melayu selepas dia kalah dalam perlawanannya dalam Piala Sudirman. Borhan Cik Rahim telah memuat naik status di profil Facebooknya yang berbunyi daripada estate mana BAM jumpa orang keling ni dan dijadikan pemain utama Malaysia. Seperti yang kita tahu, perkataan keling adalah istilah yang merendahkan martabat atau merendahkan masyarakat India. Contoh seterusnya, Ketua Wanita Berjasa Ustazah Siti Kasum Hussein mendakwa tiada siapa yang patut mempertikaikan kandungan buku teks sejarah yang mengutamakan pengenalan bahasa Melayu dan tamadun Islam di negara ini. Beliau juga mendakwa bahawa kumpulan etnik lain tidak disebut secara terperinci kerana kumpulan-kumpulan etnik ini adalah watak sampingan semata-mata dalam negara ini dan para pelajar hanya perlu mengutamakan pengenalan bahasa Melayu dan tamadun Islam. Jadi, apakah kepentingan mengetahui konsep rasisme dalam kehidupan seharian? Ianya dapat menggalakkan orang yang didiskriminasi untuk bekerja lebih rajin supaya mengalahkan lawan mereka, dan mereka juga dapat membuktikan bahawa diskriminasi-diskriminasi tersebut adalah salah semata-mata. Kemudian, rakyat akan menghalang dan menghentikan isu rasisme untuk berkembang. Apabila kita mengetahui konsep rasisme, kita dapat mengetahui cara-cara untuk menghalang dan menghentikan isu rasisme daripada terus berkembang. Ianya penting untuk tidak berkembang hingga ke generasi akan datang. Seterusnya, meningkatkan pemahaman tentang kesan buruk rasisme. Apabila kita mengetahui tentang konsep rasisme, kita dapat mengetahui tentang kesan-kesan buruk terhadap konsep rasisme dan akibat apabila kita tidak menghentikan isu ini daripada terus berkembang. Untuk penutup, berdasarkan filem Hidden Figures yang telah diadaptasi oleh kisah benar telah berjaya membuktikan bahawa wanita yang berlainan bangsa juga dapat memberi kejayaan kepada sesebuah negara.
Terdapat kepentingan bagi setiap manusia untuk memahami konsep seksism dan rasism dengan lebih mendalam dalam kehidupan seharian supaya tiada penindasan atau pengecualian berlaku ke atas sesetengah bangsa atau jantina dalam sesebuah negara. Justru, pelbagai sektor dalam sesebuah negara haruslah terbuka kepada setiap rakyat tanpa mengira jantina atau bangsa kerana setiap insan mempunyai kebolehan, kepakaran dan komitmen serta keinginan yang tinggi dalam bidang yang diceburi sejurus menghasilkan produk negara yang berkualiti. Oleh itu, saya akhiri perbincangan kali ini dengan terima kasih dan Assalamualaikum.